Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ketika saya mendapat berita ini, saya terkebil-kebil dan terkejut. Wah, betulkah benda ni? Kalau betul, memang haprak. Betulkah perkara ni? Tapi saya rasa tidaklah kot, belum lagi. Okey, so sampai sekarang rakyat Malaysia masih lagi tertanya-tanya tentang minyak nak turun ke apakah. Tapi ingat, manifesto pilihan raya minyak, harga minyak naik turun itu bukan pada PRU 15, itu pada PRU yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita tidak boleh nak ungkit-ungkit perkara yang tak dijanjikan pada PRU 15. Jadi walaupun begitu, ada satu berita yang mengejutkan, menarik perhatian saya di malaysiagazette.com 10 Februari 2023. Subsidi minyak dimansuhkan. Kalau subsidi minyak dimansuhkan, memang sengsara. Kecuali gaji rakyat dinaikkan kepada RM3,000 setiap orang. Baru ngam. Mungkin kalau gaji RM3,000 minimum, okey lah. Tapi kalau tidak, habislah. Macam mana nak isi minyak? Nanti semua orang jalan kaki. Tapi okey jugalah, kita jadi negara Jepun, naik bicycle pergi kerja. Okey, subsidi minyak dimansuhkan, itu persoalan yang amat-amat besar. Pakar ekonomi menjangkakan, ini jangkaan saja rupanya. Pakar ekonomi menjangkakan kerajaan perpaduan bakal akan mengumumkan pemansuhan subsidi minyak petrol dan diesel dalam pembentangan bajet akan datang. Wah, pandai juga pakar ekonomi ni. Siapa pakar ekonomi yang menjangkakan begini? Walau bagaimanapun, kerajaan juga dijangka menggantikannya dengan sistem bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okey. Tapi saya secara jujurnya saya tidak setujulah. Malaysia belum bersedia. Gaji kita masih lagi di paras yang rendah. 1,500 minimum tidak dapat untuk menutup subsidi tersebut. Bayangkan kalau tiada subsidi, harganya berapa? Kamu cuba siasatlah di Google. Dengan kata lain, harga minyak akan mengapung mengikut harga pasaran dan T20 tidak lagi dapat menikmati subsidi. Pakar ekonomi iaitu Datuk Chua Tia Guan berkata, kerajaan akan menumpukan perhatian kepada penstrukturan semula subsidi dalam pembentangan bajet baru. Beliau berkata, dengan masalah kewangan yang dihadapi oleh negara, kerajaan tidak akan menggunakan hasil cukai untuk memberi subsidi kepada korporat besar. Yang ini okeylah. Tapi kalau pada rakyat, tak setuju. Tapi kalau kepada orang-orang kaya, jutawan kah, korporat jutawan dan sebagainya, okeylah. Tapi saya tidak setuju. Beliau berkata, dengan masalah kewangan yang dihadapi negara, kerajaan tidak akan menggunakan hasil cukai untuk memberi subsidi kepada korporat besar. Jelasnya, daripada subsidi yang mencecah 80 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2022, hampir separuh daripadanya adalah untuk subsidi minyak bahan api. Dan subsidi minyak itu 53% digunakan ke atas T20. Begitu. Baru faham. Rupa-rupanya T20 ini yang memang kaya-kaya lah. T20 ini korporat yang kaya. Jadi 53% digunakan. Jadi maksudnya 40 bilion hanya kepada mereka. Dan di bawah daripada T20, rakyat biasa yang gaji rendah-rendah ini pun dapat 40 bilion. Patutlah. Katanya dalam kenyataan itu, 80 bilion adalah hampir sama dengan jumlah peruntukan pembangunan negara, dan jumlah duit ini akan memberi kesan positif berpanjangan jika digunakan untuk tujuan pembangunan seperti membina jalan, sekolah dan pengangkutan awam, katanya. Tambahan pula, subsidi minyak akan mendorong penyeludupan dan penyelewengan, katanya kepada China Press. Tia Guan bagaimanapun berpendapat subsidi minyak tidak boleh dimansuhkan secara sekaligus, tetapi perlu dilakukan secara berperingkat. Yang ini betul juga. Perlu buat pelan-pelan kajian.
Katanya bantuan secara terus pula boleh dilakukan mengikut golongan, yaitu T20 tidak menikmati bantuan, M40 mendapat sebagian bantuan, manakala B40 mendapat bantuan terbanyak katanya. Dengan pemansuhan subsidi minyak, harga minyak akan terapung mengikut harga pasaran antarabangsa. Orang ramai yang menerima bantuan pula boleh menyelaraskan perbelanjaan masing-masing mengikut pertimbangan dan keperluan sendiri katanya. Tambahnya lagi, selain penstrukturan semula subsidi, kerajaan juga dijangka akan menjimatkan perbelanjaan yang tidak perlu tetapi pada masa yang sama perlu berusaha untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Katanya, belanjawan secara keseluruhannya tidak boleh dipotong secara terlalu banyak, terutamanya dengan kekhawatiran bahawa dunia akan berdepan masalah ekonomi pada 2023. Belanjawan Malaysia justru perlu mempunyai kekentalan untuk menghadapi masalah global yang mungkin berlaku, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Khairi Jamaluddin sudah pun menjadi DJ. Dah jadi DJ. Sekarang dia betul-betul menunjukkan bahawa dia boleh hidup tanpa belas kasihan daripada parti politik mana-mana ataupun yang masih sayang padanya, yang sudah marah-marah rindu, yang sudah benci-benci sayang. Kali ini tiba-tiba satu kejutan. Bersatu Negeri Sembilan sedia tawar jawatan MB pada KJ. Bersatu Negeri Sembilan bersedia untuk menawarkan jawatan Menteri Besar kepada Khairi Jamaluddin jika bekas menteri itu mewakili Bersatu dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Ketua Bersatu Negeri iaitu Edin Sazli, SHITH, itu sebutan, minta maaf kalau salah, berkata parti itu tidak mempunyai masalah menawarkan jawatan itu kepada Khairi dengan mengatakan ia hanya satu persoalan yang kecil. Wow, ini tawaran paling hebat lagi nih untuk Khairi Jamaluddin. Kita lihat nanti siapakah yang akan menjadi pilihan Khairi Jamaluddin. Katanya kalau KJ sertai Bersatu dan bertanding di Negeri Sembilan, kita tiada masalah untuk tawarkan dia kerusi Menteri Besar. Betul ke ni? Katanya bagi saya itu adalah persoalan kecil. Kerana pentingnya kita nak memastikan kemenangan. Dan semestinya siapa saja yang dirasakan ada nilai dan difikirkan sesuai oleh Presiden, jadi dia boleh jadi Menteri Besar, kata kenyataan itu. Itu kita serah pada pucuk pimpinan, katanya lagi seperti yang dipetik oleh Sinar Harian. Edin menambah memandangkan Khairi adalah seorang pemimpin yang amat kuat, dia boleh menjadi satu nilai kepada Bersatu jika menyertai parti berkenaan. Katanya, tapi sehingga kini kita tak tahu status sebenar KJ selepas dipecat daripada UMNO. Kata pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan itu. Bagaimanapun Edin mengakui Perikatan Nasional dan Bersatu masih belum lagi mengadakan sebalang pertemuan dengan Khairi Jamaluddin di peringkat negeri bagi membincangkan perkara ini. Katanya, kita tak mahu terlalu ramai pergi jumpa. Takut nanti ada perkara yang tak selari, katanya lagi. Jadi kita serah pada pucuk pimpinan saja. Dan jika ada arahan susulan, kita akan ikut, katanya dalam kenyataan itu lagi. Sebelum ini dilaporkan, Khairi Jamaluddin sedang mempertimbangkan tawaran untuk bertanding di Selangor selain tawaran menjadi Menteri Besar sekiranya menang. Terdapat perbincangan dengan beberapa pihak dan terdapat juga perbincangan mengenai peranan itu, kata bekas Menteri Kesihatan itu dalam satu pertemuan dengan Kelab Concord, kumpulan yang tidak rasmi editor dan wartawan kanan yang diketuai oleh Wong Chun Wai. Bagaimanapun, bekas ahli Parlimen Rembau itu masih belum lagi memutuskan sama ada mahu menyertai PRN Selangor yang mesti diadakan pada tahun ini. Okey, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bagaimana dengan anda? Apa pendapat kamu? Di manakah sebenarnya Khairi Jamaluddin lebih ada chemistry?
Adakah Khairi Jamaluddin patut bersama dengan Bersatu? Atau patutkah Khairi Jamaluddin bersama dengan PKR, dengan orang-orang cerdik-cerdik seperti Rafizi Ramli? Ataupun sepatutnya Khairi Jamaluddin patut bersama dengan Yang Safura, Yang Safura di DAP. Mana-mana sejalah. Denyut nadi suara rakyat, sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.